Yang Berkuasa Tuan Pengetua, barisan pentadbir, seterusnya guru-guru, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-10 kita berpuasa bulan Ramadan, dan sama-sama kita yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu ibadat puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan kamu tergolong daripada golongan yang bertakwa atau bertakut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang ringkas pagi ini, kita mengambil kesempatan untuk sama-sama kita merayakan, bergembira dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dihajati daripada bulan Rejab, yang mana kita berdoa, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami bulan Rejab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kehidupan kami untuk sama-sama menghidupkan bulan Ramadan. Alhamdulillah, guru-guru, para pelajar yang dirahmati Allah, hari yang ke-10 pagi ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita untuk berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang diletakkan sebagai bulan rahmah, bulan maghfirah, dan bulan itqum minan nar, bulan kita mencari kasih sayang dan juga kasihan belah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu juga bulan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan keampunan kepada mereka yang berada di dalam bulan Ramadan dan menghidupkan malamnya. Begitu juga bulan yang Allah Subhanahu wa taala menutupi pintu neraka dan membuka pintu syurga. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufiyatis syayatin." Apabila datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu syurga dan menutup pintu neraka, dan juga Allah Subhanahu wa taala membelenggu hasutan syaitan ke atas mereka yang berada di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kesempatan pagi ini kita mengambil iktibar tentang kewajipan ibadat puasa ini. Mudah-mudahan baki 20 hari ke hadapan ini akan menambahkan lagi ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar yang dirahmati Allah, apa yang perlu kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini? Jadi cukup untuk perkongsian pada pagi ini, saya mengambil satu sahaja untuk kita mengambil pengajaran dan juga kita cuba memenuhkan kehidupan harian kita dalam sepanjang bulan Ramadan ini supaya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kita memperbanyakkan melafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 10 awal bulan Ramadan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan 10 yang di pertengahannya sebagai keampunan Allah, dan 10 terakhir merupakan pengampunan dan juga keselamatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada api neraka. Jadi kita bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang bertakwa, tanda orang yang bersyukur dengan nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, niat kita untuk selamat hidup di dalam bulan Ramadan ini, dan kita berada dalam bulan Ramadan, maka kita mensyukurinya dengan kita menghidupkan hari-hari dalam bulan Ramadan
dengan mensyukuri nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjaga panca indera kita, iaitu panca indera mata, supaya tidak melihat benda-benda yang mungkar, benda-benda yang ditegah oleh agama, benda-benda yang boleh menyebabkan jatuhnya kita ke alam dosa ataupun jatuhnya kita kepada kelakuan dosa. Begitu juga kita menjaga pandangan mata kita dan juga telinga kita daripada kita mendengar kata-kata nista ataupun mendengar kata-kata ataupun nyanyian-nyanyian melarakan kita. Begitu juga yang ketiga, kita cuba menjaga tutur kata kita agar tutur kata kita ini adalah tutur kata yang boleh memberi manfaat dalam kehidupan harian kita. Kerana lidah yang tidak bertulang ini sekiranya tidak dijaga, tidak diawasi dengan iman, tidak diawasi dengan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, nascaya kita mudah untuk melakukan dosa dengan melalui lidah kita, mungkin dengan pandangan kita, juga melalui telinga kita. Para pelajar yang dirahmati Allah, awasi pandangan, awasi telinga, awasi tutur kata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan meredai kehidupan harian kita dan dilipat gandakan pahala puasa kita pada setiap hari. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada di kalangan kita yang akan ada rasa keberatan untuk berpuasa. Ada pelajar yang hanya mampu berpuasa sepanjang 10 hari ini, mungkin sudah pun meninggalkannya 2-3 hari. Ada yang tinggal 1 hari dengan pelbagai alasan. Sebenarnya perbuatan tersebut boleh menyebabkan pelajar ataupun mereka yang sudah berbaligh, yang telah disampaikan tentang ajaran Islam kepadanya dan kita mengetahui tentang hakikat kewajipannya, tetapi kita meninggalkan juga tuntutan agama ini, berarti kita sudah pun melakukan dosa besar kerana melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu, mereka yang pernah meninggalkan puasanya dalam tempoh 10 hari ini, hendaklah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berazam untuk meneruskan puasa baki ini dengan sepenuhnya, dan juga tidak mengulangi perbuatan yang telah dibuat, iaitu membatalkan puasa di tengah hari dan sebagainya. Adik-adik yang rahmati Allah, jangan jadikan alasan kita tidak bangun sahur itu menyebabkan kita tidak berpuasa. Kerana orang yang berpuasa sepanjang bulan Ramadan ialah mereka yang berniat untuk berpuasa dan meninggalkan perkara yang boleh membatalkan puasa. Maka ketika itu puasa kita diterima. Sabarlah dengan kelaparan, kerana tidak ada orang yang berpuasa tidak merasai kelaparan. Semua mereka merasai kelaparan. Jadi itu ketabahan, kesabaran kita dalam berpuasa ini, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kepada kita ganjaran pahala yang berganda. Mudah-mudahan dengan tazkirah ringkas pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala mencucuri kerahmatan, keampunan kepada kita semua, dan saya berdoa agar kita semua sama-sama dapat memanfaatkan baki bulan Ramadan dan seterusnya kita dapat mengecapi kehidupan di malam Lailatul Qadar insya-Allah. Nas'allahu al-azim an waffaqana wa iyana wa iyyakum ya arhamar rahimin, warzuqna Lailatul Qadr wa ballaghna Lailatul Qadr wa rahmatan fi hadzal syahr al-mubarak insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.